Assalamualaikum. Hari ini kami akan menerangkan mengenai hakikat insan dan kebahagiaan antara Islam dan Barat. Kami terdiri daripada 4 ahli kumpulan. Yang pertama, Muhammad Azhar Amri bin Ajman, Nur Aina Amira binti Muzamil, saya Harnisa Mujahidah binti Anwar dan Siti Aisyah binti Musni. Pengenalan. Kita dituntut untuk mencari kefahaman terhadap hakikat diri sebagai manusia yang mempunyai perjanjian azali dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika di alam roh supaya dapat memastikan kita mencapai kebahagiaan hakiki di akhirat. Sebelum itu, marilah kita merenungkan maksud insan. Insan merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang terbaik sebagai hamba dan khalifah di muka bumi membekalkan akal fikiran yang dianugerahkan. Kewujudan manusia ini sama seperti wujudnya haiwan dan yang membezakan antara manusia dan haiwan adalah pemikiran atau akal fikiran yang rasional. Manusia di bahagian merupakan salah satu hal yang diinginkan setiap manusia. Konsep kebahagiaan ini bergantung kepada seseorang kerana setiap orang mempunyai kayu ukur yang berbeza untuk mengukur kebahagiaan mereka. Dalam pandangan Islam, seorang yang bahagia adalah seorang mukmin yang soleh yang selalu taat dalam menunaikan hak-hak Tuhannya dan memenuhi hak-hak terhadap makhluk yang lain. Namun begitu, bahagia dalam konteks barat adalah sesiapa yang berkuasa yang mempunyai pangkat dan harta yang begitu banyak. Tajuk ini akan menerangkan mengenai penyataan masalah. Terdapat 4 penyataan masalah yang kami temui daripada tajuk ini. Yang pertama, adakah terdapat hubungan antara insan dan kebahagiaan? Yang kedua, apakah terdapat perbezaan kebahagiaan seorang insan dari aspek konsep Islam dan Barat? Yang ketiga, bagaimana kaedah di kebahagiaan yang digariskan oleh Islam dan Barat? Dan yang terakhir, bagaimana reaksi masyarakat mengenai konsep kebahagiaan pada zaman globalisasi ini? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Aisyah binti Musni dan saya akan membentangkan tentang kajian objektif. Jadi terdapat 4 kajian objektif yang saya akan kongsikan. Yang pertama ialah memahami definisi insan dan kebahagiaan dari sudut pandangan Islam dan pandangan Barat. Yang kedua, mengkaji perbezaan kebahagiaan seorang insan dari perspektif Islam dan Barat. Yang ketiga, mengenal pasti faktor yang menyumbang kepada kebahagiaan seorang insan dari aspek Islam dan Barat. Dan yang terakhir, menganalisis kesan pembentukan insan ke arah kebahagiaan dari sudut pandangan Islam dan pandangan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azhar Amri bin Ajman dari kumpulan CS2644A. Pada hari ini saya akan membentangkan mengenai kajian literatur. Apakah itu bahagia? Semua orang inginkan bahagia kerana bahagia itu suatu perkara yang menarik. Sebagai contoh, kita sebagai orang Muslim, kita melihat bahagia bagaimana Islam melihat bahagia itu sendiri. Manakala menurut Barat, mereka melihat bahagia menurut apa yang mereka pandang. Terdapat perbezaan di situ. Konsep bahagia adalah mengikut sudut pandangan masing-masing. Pandangan yang berbeza membentuk konsep kebahagiaan yang berbeza. Dan dalam kamus Dewan pula, kebahagiaan itu membawa maksud sebagai keadaan hidup yang aman dan damai serta gembira. Kalau kita rasa damai, tenang, maka itu kita dapat rasai kebahagiaan yang ada dalam diri kita. Jika sebaliknya, maka tidak bahagia kita. Assalamualaikum. Nama saya Nur Aina Amirah binti Muzamil. Saya akan bentangkan tentang metodologi kajian. Kejadian manusia menurut Al-Quran terdapat 6 peringkat. Peringkat pertama adalah peringkat nutfah. Peringkat pertama bermula selepas persenyawaan atau minggu pertama. Ianya bermula setelah berlakunya percampuran air mani. Peringkat kedua pula adalah alaqah. Peringkat pembentukan alaqah ialah pada hari ke-7. Pada hari yang ke-7, telur yang sudah disenyawakan akan tertanam di dinding rahim iaitu karar makin si ibu. Peringkat ketiga adalah mudghah. Pembentukan mudghah dikatakan berlaku pada minggu ke-4. Perkataan mudghah disebut sebanyak 2 kali di dalam Al-Quran. Di peringkat ini sudah berlaku pembentukan otak, saraf tunjang, telinga dan anggota-anggota lain. Selain itu, sistem pernafasan bayi sudah terbentuk. Peringkat ketiga adalah izam dan lam. Pada peringkat ini, iaitu minggu ke-5, ke-6 dan ke-7 ialah peringkat pembentukan tulang yang mendahului pembentukan otot-otot. Seterusnya, peringkat ke-5 iaitu nasyah kalkan akhar. Pada peringkat ini, iaitu
menjelang minggu ke-8. Pada tahap ini, bukan lagi embrio tetapi sudah masuk ke peringkat janin. Pada bulan ketiga, semua tulang janin telah terbentuk dengan sempurnanya. Pada bulan ke-4, pembentukan uri menjadi cukup lengkap menyebabkan bagi peranatal bayi dalam kandungan hanya untuk menyempurnakan semua anggota yang sudah wujud. Dan peringkat terakhir adalah peringkat nafkhur ruh, iaitu peringkat penyimpanan roh. Okey, seterusnya kejadian manusia menurut sains. Terdapat 3 tahap. Tahap pertama adalah tahap pra-embryonik. Zygot tumbuh membesar melalui pembedahan sel dan terbentuklah sekumpulan sel yang kemudian membenamkan diri pada dinding rahim. Tahap kedua adalah embryonik. Berlangsung selama 5,5 minggu. Pada masa ini, bayi disebut sebagai embrio. Pada tahap ini, organ dan sistem tubuh bayi mulai terbentuk dari lapisan-lapisan sel tersebut. Seterusnya, tahap fetus. Bayi disebut sebagai fetus. Tahap ini dimulai sejak kehamilan bulan ke-8 dan berakhir hingga masa kelahiran bayi. Kemudian, kebahagiaan menurut Islam. Kebahagiaan menurut Islam, seseorang yang bahagia adalah seseorang mukmin, soleh yang selalu taat dalam menunaikan hak-hak Tuhannya dan memenuhi hak-hak terhadap makhluk yang lain. Seterusnya, kebahagiaan menurut Barat. Sesiapa yang berkuasa, yang mempunyai pangkat dan harta yang begitu banyak seperti golongan raja-raja adalah salah satu golongan yang bahagia kerana mereka dilimpahi dengan kekuasaan dan kemewahan. Seterusnya kita pergi ke bahagian dapatan kajian dan perbincangan. Jika kita lihat di sini, menurut konsep bahagia menurut Islam daripada Prof. Nakib Al-Atas, bahagia itu ada 3. Bahagia pada diri, nafsiyah, bahagia pada kedua, bahagia pada badan, badaniah, dan ketiga, bahagia pada persekitaran, kharijiyah. Ada 3 unsur, 3 bahagian dalam konsep bahagia ini. Lepas itu, konsep bahagia menurut pandangan Barat terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu pertama sekali, nafsu, yang kedua, zahir sahaja, yang ketiga, sementara, yang keempat, memusnahkan diri. Jadi bagi kesimpulan dan cadangan, di sini kami dapat simpulkan bahawa setiap manusia dan makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna dari pelbagai sudut dan sifat, dan ianya telah pun dijelaskan dalam ayat Al-Quran akan kesempurnaan penciptaan manusia. Allah menjadikan insan yang hidup di dunia ini penuh dengan pelbagai sifat, potensi dan sikap yang dapat dikembangkan dan memenuhi keperluan hidup manusia itu sendiri. Di sini maka dapat diringkaskan bahawa sifat-sifat ini menyumbang kepada kebahagiaan seorang insan, tidak kira dari perspektif pandangan Islam atau pandangan Barat. Ini kerana insan yang bergelar manusia adalah berbeza dari makhluk Tuhan yang lain seperti haiwan-haiwan dan tumbuhan. Ini dapat dilihat atau ditinjau akan perbezaannya. Jadi, manusia perlulah menerapkan sifat yang murni dalam diri agar mereka dapat hidup dalam kehidupan yang bahagia dan harmoni. Sekian, terima kasih.